Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Al-Babus Sabi'u fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan bermuasyarah, yakni berkasih-kasihan serta khaliq. Berkasihan bersama dengan Al-Khaliq. Siapa dia Khaliq? Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serta makhluknya. Serta makhluknya. Al-Khaliq mana Allah. Jadi kalau kita nak berbuat anak nama Khaliq, kena berbuat Abdul depan dia. Abdul Khaliq, hamba pencipta. Jadi orang jangan berbuat Muhammad Khaliq. Kalau Khaliq tak apa, Khaliq nama orang Khaliq. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqazatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka idh qala Allah ta'ala ana jalisu man zakarani. Kata Al-Ghazali ini rahimahullah ta'ala, maksudnya ketahui olehmu. Siapa dia mu tu? Kita lah dengar ni, semua orang ni, bahawasanya taulanmu. Apa dia taulan? Apa dia taulan? Kawan kamu. Tahu mana taulan? Kawan. Dan sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau, mana tak pernah berpisah. Di dalam hadirmu, yakni di dalam negerimu, waktu kita duduk kapur kita. Dan di dalam safarmu, yakni dalam pelayaranmu, dalam pengembaraan kita. Dan di dalam tidurmu, dan di dalam jagamu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu itu, iaitu Tuhanmu dan penghulumu dan maulamu dan yang menjadikan akan dikau. Maula itu maknanya pemerintah atau penjaga, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mana maula, maulai. Sebab itulah kalau orang itu hamba kepada seorang, zaman ada hamba dulu lah. Zaman sekarang ni tak ada dah hamba manusia ni secara rasminya, tapi perhambaan manusia ada. Maulai dipanggil, mana penghulu dia, tuan dia. Memang orang itu tuan kepada hamba. Jadi sekarang ni kita nak panggil maulai kepada orang, susah sikit lah, sebab kita bukan hamba dia. Maulai pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala engkau sebut akan dia, jadi dia kata siapa? Yang tak pernah berpisah dengan kita. Sama ada kita berjalan, sama ada kita duduk di rumah, kita tidur, kita bangun, siapa yang tak pernah berpisah dengan kita? Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu Tuhan tak pernah berpisah dengan kita, boleh ke tak boleh kita buat maksiat? Jawabnya tentu tak boleh. Tapi kenapa manusia masih lagi boleh buat maksiat, boleh berdegil? Ini kenapa? Sebab dia tak tahu, dia terlupa, dia lalai bahawasanya Allah Ta'ala bersama dengan dia. Dan manakala engkau sebut akan dia, maka iaitu seolah-olah duduk ia dengan engkau. Kalau kita duduk sebut nama Allah, seolah-olah kita duduk dengan Allah, duduk sekali situ. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Firman isi mana dalam hadis kursi, jangan cari dalam Quran. Memang tak ada dalam Quran ni. Dalam hadis kursi kata apa?
Ana jalisu man zakarani. Ana jalisu man zakarani. Aku seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Bila orang sebut nama Allah, seolah-olah Tuhan duduk sekali dengan dia. Cumanya hadis ni ada sedikit kata di As-Sakhawi dalam kitab di Al-Maqasidul Hasanah. Dia kata rawahu Dailami bila sanad an Aisyata marfu'an. Jadi hadis ni, hadis kursi ni diriwayat oleh Ad-Dailami, tak ada sanad daripada Aisyah, angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indal Baihaqi fi Syu'abi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dia daripada dalam kitab dia Syu'abul Iman daripada Ubay bin Ka'ab. Kata dia Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Ad-Dural Al-Muntashirah, hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman min Israiliyat, daripada cerita-cerita yang diambil daripada ahlul kitab. Maknanya bila sebut sampai di sini, kesahihannya, kesubutannya kita boleh kenal lah. Itu kata siapa? Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kalau kita mengaji hadis, kena tanda nama-nama kitab. Macam mana nak cari hadis? Macam mana senang nak cari hadis? Hadis ni contohnya Al-Jami'us Saghir yang dikumpul oleh Al-Imam As-Suyuti. Dia bawa hadis yang pelik-pelik, yang selalu biasa disebut mengikut abjad. Kalau kita nak cari hadis ni, ana cari dalam huruf alif, ana. Kalau nak cari apa dia, jalis, ambil huruf depan sekali, akan jumpa. Ataupun kitab lain Al-Maqasidul Hasanah As-Sakhawi juga dia ambil lafaz-lafaz sedemikian. Kitab banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Yang Al-Ijluni dalam Kashful Khafa, dia pun ambil hadis yang masyhur atas lidah, tetapi tak semestinya masyhur tu hadis. Kadang-kadang hak masyhur pun bukan hadis. Contohnya masyhur kita duk ngapa daripada kecil lagi, duk ngapa dalam kitab Mahfuzah, hubbul watan minal iman, saya kepada negeri itu setengah pada iman. Itu bukan hadis. Utlubul ilma wal wisin, nuntutlah ilmu ke negeri Cina. Jadi hadis ini dipertikaikan. Jadi tak nak kata hadis. Jadi banyaklah benda-benda yang masyhur atas lidah, tapi tidak semestinya dia itu hadis ataupun tidak subut. Kesubutannya, kesahihannya dipertikaikan. Seperti hadis ini juga. Wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa dinuka. Fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Idh qala Allah Ta'ala ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Munkasirah qulubuhum min ajli. Hadis ini ayat artinya, dan manakala pecah hatimu. Seorang ini rasa hancur hati dia, pecah hati dia, kerana duka cita di atas taksirmu. Apa dia taksir? Di atas kelemahan kita. Di atas taksir maknanya kelemahan kita. Kita ni lemah, kecuaian kita, akhirnya kita hati kita rasa duka cita, rasa sedih, rasa sayu pilu kerana lemah kita ni, kurangnya kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali itu apa dia tu? Pada taksirmu pada hak agamamu, maka ia adalah taulanmu. Dia juga kawan kamu, dan melazimkan ia akan dikau, kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ana indal munkasirati, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu dari kerana aku. Maknanya orang yang pecah hati dia kerana duka cita, kerana sedih di atas kelemahan dia beribadat pada Allah SWT ini, besar kedudukannya. Hadis ana al-munkasirati ini apa pula kitanya? Disebut oleh kita Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah, dan hadis ini juga disebut oleh Al-Maqasid As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah. Sakhawi berkata apa? Hadis ini disebut oleh Al-Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Maknanya dia tak jumpa sumber lah tu. Dia tak mungkin ulama hadis dia ambil hadis daripada ahli fiqh, dia mesti kena ambil sanad melalui jalu ahlul hadis. Jadi As-Sakhawi kata hadis ni Ghazali ya sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah.
Dan dia jawab dalam kesimpulan yang dia buat, dia kata la aslalahu, tidak ada asal. Kalau makna dia betul sekalipun, dari sudut sanad hadis ini tidak ada asal, kata dia As-Sakhawi rahimahullahu taala. Yakni kerana duka cita atas taksirnya pada hak agamanya, yakni pada kurang berbuat ibadat dan taat pada Allah Taala, atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah. Jadi manusia duka cita di atas dua sebab. Duka cita sama ada kita ni rasai lemahnya kita, nak semaya sunat pun malas, nak puasa sunat lagi malas. Tambah-tambah mesti orang baik banyak ni, Allahu Akbar, banyak cabaran lagi. Jadi kita duka cita dengan sebab tak dapat melakukan benda baik, ataupun duka cita kerana tersalah buat maksiat. Semua sekali ini menunjukkan kepada apa? Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar makrifah, sebenar-benar makrifah nemu kenal betul Allah Ta'ala, nescaya engkau jadikan akan dia taulan, kawan, sahabat yang sebenar-benarnya, dan engkau tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak. Mana kita letak manusia ni sebelah Allah SWT tu yang utama. Yang jadi persoalan kita hari ni, Allah Ta'ala tu yang sebelah ni. Hak utama tu dunia yang kita duduk hari ni. Kalau dapat dunia tak apa, hak akhirat ni ada lebih boleh. Itu saja. Dan jikalau tiada kuasa engkau atas yang demikian itu pada sekalian waktumu, mana kita nak jadikan Allah Ta'ala ni sebagai teman kita sepanjang masa, tak boleh, maklulah orang dah lemah iman, maka lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu, ya Allah, jadikan malam tu kita berkawan dengan Allah. Orang lain duk tidur belakang, tak ada kawan dah. Yang adanya Allah SWT yang tak tidur, hayyun la yamut, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, tak ada mengantuk, tak ada tidur. Kita jadikan dia kawan, mana kita duk kecek dengan dia. Orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala ni siapa dia? Orang semaya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu orang cakap dengan Allah. Engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada yang engkau jadikan di dalamnya munajat dengan Tuhanmu dan Sayyidmu. Sayyid makna Tuhan kamu, itu mana Sayyid. Mana-mana waktu yang kita bermunajat dengan Allah, itu dianggap sebagai waktu kita berkawan dengan Tuhan. Yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu, dan engkau fikirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap waktu, siang dan malam. Mikir belakang, siang apa fikir, malam dan fikir, seolah-olah ia hadir padamu, dan seolah-olah ia taulanmu, kawanmu yang memeliharakan akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu. Kalau boleh hak ni dia panggil martabat ihsan dalam ni. Padahal ia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam. Yang kita sehari ni jadi malah, yang kita berani buat maksiat kan apa? Tingkatan ihsan kita tu tak nampak. Kita duk rasa Tuhan ni duduk jauh daripada kita. Lah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala hampir dengan hamba kita lebih daripada orang semerah dia ni, dekat. Tapi oleh kerana kita serah Tuhan duduk jauh, macam kita lah ni lah. Kalau kita serah ayah kita tak ada dua rumah, geges lalu, yoyah lalu. Tapi kalau ayah ada dengan miak dia dengan gapot, senyap juga, senyap. Jadi manusia ni kalau boleh naik tingkatan ni, mana orang tinggi martabat. Dan engkau fikirkan dalam hatimu, dan sunyikan akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya, dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu dan pada segala ibadatmu. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat akan dikau, supaya engkau jadi takut akan dia. Macam mana kita nak suruh perasaan kita ni, nampak kita jalan, kalau kita apa buat apa, kita suruh Tuhan duk tengok, memang Tuhan tengok pun, tapi nak suruh rasa tu payah. Nak suruh mari perasaan dalam hati kita, memang Tuhan duk tengok aku. Dan ta'zim akan dia. Apa makna ta'zim? Benar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Inilah dinamakan martabat ihsan.
yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala menanya Jibril alaihissalam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Ingat kita cerita ni. Waktu Jibril mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berupa manusia biasa. Jibril mari dalam keadaan dia berupa manusia. Jumpa orang. Pakai baju putih bersih. Orangnya cantik, mari jumpa dengan masuk dalam masjid Nabi. Dia belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Nak ayatnya adab belajar ni kena duduk dekat dengan tok guru. Ni terbalik dengan kita dah. Kita ni selagi ada ujung tiar mana. Kalau masjid ni 100 km belakang, ada lagi duduk belakang. Tidak. Dia sepatutnya Jibril mari ajar adab ngaji ni dekat dengan tok guru boleh. Dekat. Masa itulah kalau kita lah waktu belajar di masjid Nabi dulu. Tok guru kita ni berebut. Pelajar-pelajar ni berebut nak pergi duduk, nak suruh dia paling dekat sekali dengan tok guru. Kalau tak boleh depan apa pakak sekali ni dia duduk sini, belakang duduk. Lepas tu berebut nak baca kitab. Dia biasa orang Arab ni dia suruh kita baca. Lepas tu dia tok guru syarah saja. Berebut nak baca. Sebab kalau salah tok guru tegur. Salah tu baca lagu tu. Lesh dia tanya. Bawa baca lagu macam ni. Jadi kita boleh tahu kesalahan kita. Ni orang suruh baca lagi lalu. Itu lain taraf. Cara sistem pengajian tu lain. Jadi malaikat Jibril bila dia berhadap lutut dia dengan lutut Nabi, dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni alil Islam." Muhammad, royak aku Islam. Nabi pun royak 5 rukun. Royak aku iman. Sudah royak, dia royak balik pula. Sadaqta, betul. Sahabat-sahabat lain hok dengar ni pelik, dia tak apa orang ni. Mari tanya apa dia royak betul. Macam dia tu pandai. Macam kita nak test orang, okay? Aku bagi tahu berapa. Bila orang tu bagi tahu, kita kata betul. Maknanya orang nanya lebih tahu pada orang kena tanya. Jadi pasal itulah kadang-kadang bila habis dia tanya Islam, ihsan, iman, dia tanya pula mal ihsan yang ada dalam kitab kita. Apa dia ihsan? Qala an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya hadis ni riwayat Muslim. Artinya apa ihsan itu? Malaikat Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ihsan itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu bahawa engkau berbuat ibadat akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan dia. Ihsan tu maknanya engkau berbuat ibadat seolah-olah kita nampak Tuhan. Itu peringkat yang paling tinggi. Dan maka jikalau tiada engkau lihat akan dia, maka bahawasanya ia melihat akan engkau. Kalau kita tak nampak Tuhan, kita kena ingat Tuhan yang nampak kita. Tak boleh nak buat hijab dah. Tak boleh nak buat benda tak baik kalau kita duduk di tangga ni. Maka dari kerana inilah segianya engkau membanyakkan akan zikir Allah Ta'ala pada segala waktumu, seperti firman Allah Ta'ala, uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu akan zikir yang banyak dengan mengucap tasbih. Apa dia mengucap tasbih? Apa dia mengucap tasbih? Tak tahu mengucap tasbih. Mengucap tasbih maknanya mengata subhanallah. Itu makna mengucap tasbih. Kamu akan dia pada pagi-pagi dan petang-petang. Jadi nak setiap masa kita. Pasal itulah kita kena sentiasa, paling tidak pun kita kena baca zikir pagi dan zikir petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebut zikir Allah Ta'ala ni tasbih pagi petang. Boleh buat ke tak boleh buat kita ni dalam hidup kita yang maksimal apa ni? Hidup di zaman yang cerahu hari ni. Boleh buat ke tak boleh buat? Pagi zikir yang dipanggil al-ma'surat, yang kita dah tulis zikir pagi dengan petang. Tu nak suruh beramah ni. Petang baca, pagi baca. Itu tingkat yang paling kurang dah tu. Kalau kita boleh beramal dengan zikir pagi petang ni pun, di zaman ni lah, di saat manusia lain sibuk dengan kerja-kerjanya, sibuk dengan macam-macam sibuk lah. Orang sibuk belakang lah ni. Ada orang tak sibuk. Kalau tak sibuk pun dia jadi penyibuk, nyibuk orang. Dia pula ganggu orang, pula jadi penyibuk. Yang penting zaman sibuk.
Jadi Allah Ta'ala perintah pada kita supaya bertasbih kamu akan dia, akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang, kerana membanyakkan akan zikir itu. Orang yang banyak zikir itu melazimkan akan hadir hati kepada Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan dia. Bila kita duduk zikir, hati kita mari tengok ke Tuhan. Subhanallah, Subhanallah. Naknya waktu kita sebut dengan mulut kita Subhanallah tu, biar hati tu ingat makna dia. Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Biar ingat dalam hati kita makna dia. Ayat ini daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab ayat 41. Dan inilah murad, maksud murad tu. Murad maknanya maksud. Dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada bab ini. Jadi Ghazali nak dalam bab ni, bab bersahabat. Duduk sekali dengan Tuhan tu, mana boleh kita duduk dengan Tuhan Allah SWT yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak nak banding apa-apa. Jadi maksud duduk sekali dengan Tuhan itu maksudnya berzikir. Allah Taala sebut, man zakarani fi ma la zakartuhu fi ma la, wa man zakarani fi nafsihi. Siapa dia sebut aku ni, dialah diri dia, aku sebut dalam diri aku. Siapa dia sebut depan orang ramai, aku sebut cara orang ramai. Itu Allah Taala janji dalam hadis yang lain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kalau kita berzikir, maknanya kita duduk dengan Tuhan. Itu ibarat Imam Ghazali. Maksud Imam Ghazali dalam bab ni, bab yang ketujuh, pada menyatakan bersahabat, berkasih-kasihan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan kata kita ni mujassimah, Allah Taala ada jisim, mari nak cokoh sekali kita lah. Itu pun kafir. Siapa dia kata Allah Taala berjisim seperti makhluk, orang itu kafir. Senang ya dia kata Tuhan ada tangan, ada. Supaya siapa? Supaya tangan aku ni. Kafir lah kata orang itu. Tapi kalau kita isbat, kita mengisbatkan sifat-sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran, yang disebut oleh Nabi SAW, jangan pula kita kata orang yang kafir ni sebab mengisbatkan hak Nabi ajar, hak Nabi sebut. Jadi kita nak kata cerdik kita lah dengan Nabi pula. Terbalik lah tu. Tapi nak kata dia ni berjisim seperti makhluk, orang ni kafir. Mujassimah dia panggil. Satu ajaran sesat yang telah disesatkan, telah dikufurkan oleh ulama zaman dulu. Nama dia golongan Al-Mujassimah. Golongan Al-Mujassimah. Baik. Murad Imam Ghazali, mana maksud Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada bab ini, bahawasanya Allah Ta'ala itu sahabatmu dan taulanmu, kawanmu yang tiada bercerai dengan engkau, kerana makna bersahabat dengan Allah Ta'ala itu membanyakkan zikir akan dia. Faham kita tak? Apa maksud membanyakkan bersahabat dengan Allah? Maksudnya orang ini berzikir dengan Tuhan, sebut nama dia, tak kira duduk mana. Kita ni jangan pilih tempat. Setengah orang ni bila nak berzikir, ada majlis zikir baru berzikir. Orang panggil mengatik ke, ada majlis ke apa ke, macam apa kita ni bila masuk bulan Rabiul Awal, baru pakai nak selawat, bagi selawat sana sini. Tidak boleh Rabiul Awal tak selawat. Nabi royak tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, siapa dia selawat kat atas aku, Allah Taala selawat 10 kali. Lebih-lebih lagi malam Jumaat dengan hari Jumaat, kita diminta supaya berselawat. Jadi kita tunggu masa orang pagi selawat baru selawat. Supaya juga dengan zikir. Zikir ni jangan tunggu majlis zikir. Sentiasa berzikir. Mana-mana saja. Nak makan, bismillah, sebut nama Allah. Itu mana zikir. Sudah makan, kata apa? Sudah makan, kata apa? Alhamdulillah. Jadi semua itu zikir. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak tidur, bismika rabbi wada'tu jambi. Itu zikir. Kata ulama, siapa dia boleh berzikir, bangunnya, duduknya, makannya, pakainya, tidurnya, itu dia panggil orang yang az-zakirunallaha katsiran wa zakirat, orang yang banyak sebut nama Allah Taala. Tidak payah, tidak kata 24 jam kena sakut sebeh tekok hok, kalau boleh sebeh pula hok besar tu. Hok apa ni? Sama panjang dengan sampai tinggi berdiri tu. Ni wali dah ni. Pasal sebeh besar. Silap-silap bukan jadi wali baca bagi atas, jadi bagi wala dia panggil. Jadi ada juga salah baca bagi. Allahu Akbar. Lagu mana kita nak naik tarah ni? Kita kena fikir, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kena fikir. Takkan nak hidup lagu ni ya? 10 tahun dah hidup lagu ni, 20 tahun dah hidup lagu ni, 30 tahun dah hidup lagu ni. Takkan tak terfikir dalam hati kita, aku tak say kau naik pakak. Kita ni kalau orang sebut jawatan kita nak naik pakak,
Ada peperiksaan naik pakak ni, habis tu lebak kapun. Ajak belaka suruh mai ajak nak naik pakak. Tapi tak maukah kita ni naik pangkat duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata kita Imam Ghazali kata, nak naik pakak duduk dengan Tuhan sebanyak, zikir banyak. Tu je situ duduk. Duduk atas kereta, wasbih tu biar ada kat atas kereta. Ni tidak beli wasbih pelik-pelik sakut atas kereta. Buat gapo? Buat perhiasan. Oh, ala sebeh tak lama lusuh nya suluh di matahari sia-sia habis. Wasbih kalau ada atas kereta tu tujuannya untuk tak silala kita. Tengok wasbih atau ingat zikir, ambil wasbih. Bela-bela. Lo ni tak ada apa-apa dah. Orang kereta gear automatik, tak ada sibuk tukar gear. Sebelah pergi steering, sebelah lagi pergi wasbih. Subhanallah, subhanallah. Kalau daripada Kolok Rai ke Kota Baru ni, berapa ribu kita boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa ratus kali boleh? Berapa kali pusing wasbih? Banyak kali pusing dah. Tak. Banyak kali pusing. Dia kata nak dengar juga berita radio. Dengarlah waktu-waktu berita tu berhenti sekejap, ambil rehat orang kata. Nak dengar berita ke apa? Habis tinggi nak dengar berita orang mesyuarat buah pokok tak. Tak berlaku lagi dalam sejarah ni. Kecuali zaman-zaman dulu. Mesyuarat buah pokok ni. Ada juga. Nak kata. Zaman dia zaman terlalu global, terlalu canggih manusia ni dia akan turun balik bawah. Bila manusia ni terlalu tinggi, dia akan terjun turun. Tak terjun turun? Terjun. Itu dia. Zaman terlalu moden doa, akhirnya orang mesyuarat buah pokok. Zaman terlalu moden doa, alat-alat canggih ada untuk buat baju, untuk buat kain, untuk buat apa saja boleh ni, orang telanjang. Tak siap pakai baju. Zaman dulu nak tenun kain ni tak mudah payah. Tenun kain, aja tengok pak orang tenun kain. Kerih, duk tolak kau kayu dia tu. Nak tenun kain, nak pakai. Orang pakai molek masa tu. Zaman kilat banyak ni, baju banyak, orang pakai tak pakai baju pula dah. Ya subhanallah. Terbalik kuih habis dunia. Balik ke tak balik? Balik. Orang putih hajar kita ni, dia mujur ni tak suruh jalan dengan kepala je, kaki naiklah ke atas. Kalau boleh buat dia suruh buat dah ni. Dia suruh mu jalan dengan tangan, kaki taklah ke atas, dia baru moden sikit. Kau kan? Muka kasut beli gol 500 tak kena buat tejok tai ayah. Nasib baik orang ni tak boleh jalan dengan tangan. Akak kaki lah ke atas tak boleh. Kalau boleh dia buat. Ini orang putih dia buat belakang ni. Sebabnya dalam Quran, hak tutup aurat ni siapa? Orang perempuan. Orang lelaki aurat dia pusat dengan lutut. Ambil kait, ikat pusat dengan lutut, pergi. Sama masalah. Orang perempuan kena tutup molek. Ni hak telanjang siapa dia? Hak telanjang lah ni. Orang tina. Orang jatuh tak mudah pakai baju seluar. Seluar pula tak siap pakai seluar orang. Pakai luar siapa? Luar jin. Tak pakai luar orang. Pakai baju pula. Dah lah tengah panas. Berbekuk pula luar. Allah tak keti sungguh lah. Berbekuk pula lagi. Lepas pada aku ambil tali pula ikat tekok perak boboh. Mujur tak pasal. Tu hak laki-laki hak boleh buka aurat pusat dengan lutut ni pakaian dia. Hak orang perempuan hak kena tutup semua sekali tu. Hak ulama kata paling kurang paling banyak boleh buka orang tino ni muka dengan tangan. Hak ni telanjang bagi habis. Nak kata mana? Tidak, dunia terbalik lo ni. Ni dia panggil dunia terbalik. Maksudnya lo ni orang rusak fitrah. Fitrah tu jadi ni manusia lagu ni, tapi kita dah rusak fitrah. Nak faham lagu mana rusak fitrah ni? Nak faham? Senang je. Manusia ni makan gapo? Makan nasi. Ada di kalangan ramai-ramai ni ambil batu, kayu, kekoh makan. Tu mana orang rusak fitrah. Manusia lah ni lagi tu lah ibarat katanya rusak fitrah dia. Orang patut makan nasi dia makan kayu, makan batu. Tak usah kira lah makan McDonald ke apa tu, makan ni masa jenis makan lain. Tu cerita dia. Baiklah. Bagaimana kita ni? Naknya lah ni kita biarlah kita balik kepada Allah. Bagaimana kita nak menjadi orang yang bersama dengan Allah SWT? Iaitulah dengan kita banyak berzikir. Banyak berzikir. Zuk mana-mana pun. Nak tidur berzikir, nak tak usah kata apa. Kadang-kadang kita tak terasa. Zikir ni salah qut. Zikir ni sumber bahan api dalam diri kita. Sumber cahaya kepada hidup kita. Bila kita berzikir banyak, kita akan jadi tenang, kita akan jadi Allahu Akbar, akan teringat kepada Allah SWT sentiasa. Manusia akan jadi baik. Syahdan. Bermula adab bersahabat bersama Allah Ta'ala itu 14 perkara. Kena belajar macam ni. Kita nak jadi orang yang berkawan, bersahabat dengan Allah Ta'ala ni, orang yang sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala ni, ada berapa? Ada 14 perkara. Kita habis ke dia insyaAllah. Yang pertama, sentiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khuduk akan Allah Ta'ala. Yang pertama berat dah. Syarat yang pertama, nak jadi orang yang bersahabat dengan Allah Ta'ala ni, syarat yang pertama menundukkan mata.
Jangan tengok orang kau. Lo ni kita tak tengok dah. Zaman IT dia panggil lo ni. Kalau kita tak masuk internet ke, tak berdakwah ke internet, dia kata ustaz ni lekeh. Masuk dalam internet, munggu hak karut tu mari rumah kita. Ha ni masalahnya sekarang. Kita tengah duduk masuk ni. Lak mari gambar hak pelik-pelik. Tayang haram. Subhanallah. Maknanya zaman fitnah lah ni. Supaya kita duk cerita sama tu lah. Cerita Bishr bin Marwan tu. Seorang khalifah Bishr bin Marwan. Dia ni saya doa ke buru dia. Ingat cerita buru? Kau tak ayat lagi? Budak-budak ni cakap tak ayat cerita ya dia. Buru ni, dia saya ke buru. Buru ni awal. Kalau seko-seko, sakar dia panggil. Kalau buru Arab ni, beratus ribu harga. Ni, masih zaman kita dah ni, beratus ribu seko. Buru ni, dia jual buru tengah padang pasir. Jadi khalifah ni, Bishr bin Marwan, saya berdoa ke buru dia, satu hari buru dia terlepas, tak kelip ke sarang. Buat kau ada pening kepala dia, mikir ke buru dia ni, dia keroh semua kepala tentera dia. Panggil semua tentera dia, pengawal-pengawal di istana dia panggil semua, suruh tutup pintu kota. Tutup pintu negeri. Tutup pintu belakang, jangan siapa tubik. Jadi pengawal dia mari bisik tu khabar kedak tu. Dia kata khabar mana? Hak hilang ni bukannya kambing, bukannya kuda, burung. Burung ni dia kata ke atas, tutup pintu, apa dia? Barulah dia ingat. Sama kita hari ni. Kita hari ni kita tutup itu, kita marah ke anak kita tak beli ke kartun, kita tak beli CD ke berapa ke. Dia pinjam dengan saya lah, dia ambil. Maknanya lubang terlocoh belakang lalu ni, terdedah belakang. Yang kita boleh kawal anak-anak, boleh kawal kita sendiri, boleh kawal keluarga kitanya, iaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak kawal? Nak kawal anak-anak, bagaimana nak kawal ni? Iaitulah dengan kita banyak suruh ajar zikir pada dia. Wajibkan anak kita, wajib kita sendiri dulu, jangan suruh anak. Ni tak tahannya suruh anaknya. Dia diri tak baca-baca. Bodoh ni baca zikir. Ya ayah tu keduk main gulu kat daun. Jadi apa lah gitu. Sebab kita cerita dalam khutbah memang kita. Dia ambil anak ngajak atas anak dia pasti. Tak mudah gendong pagi-pagi. Moknya masya-Allah subhanallah tu tukang ibu sia. Nak bagi anak dia pasti. Anak tak mudah kalau boleh ikut mengau ustazah tu tu. Moknya ya Rabbi ya Karim Allah, Tuhanlah hidayah pada anak-anak Melayu kita, anak-anak orang Islam hari. Baiklah. Pertama ialah nak menundukkan mata kita. Nak tunduk mata ni cukup payah di zaman. Kalau orang boleh tunduk mata, tak tengok maksiat, Allahu Akbar. Orang ni insya-Allah hati dia cerah. Tapi nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Ha, ni masalah kita. Duduk tengah bukit, mari pula. Tak usah kata gapo dia mau pergi kono, kepuh gapo ni pak orang asli ni. Ngamak kau tak ada ke satu situ. Astro cako situ duduk. Mari juga muka orang putih masuk ada kapur. Asli pun reti muka ni. Nak pergi susuk mana lagi? Tak boleh nak masuk susuk apa dah. Adab yang kedua, menghimpunkan himmah. Yakni menghimpunkan cita-cita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita kita nak bersahabat dengan Allah, nak bersama dengan Allah Taala, biar ada cita-cita. Tak berjaya hari ni buat, esok tak berjaya esok nak juga, mesti ada cita-cita. Kalau cita-cita tak ada, angan-angan pun tak ada, orang ni orang mati je panggil nama dia. Orang mati pun ada cita-cita. Betul ke tak? Orang mati tak ada cita-cita. Kalau orang mati ni tidak ada cita-cita dia. Ada? Tak ada? Macam mana tak ada? Dekat nak mati. Tu yang gambar dalam Quran. Bila malaikat malaikat maut mari, dia kecek, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dekat nak mati. Tuhan, sikit lagi pelewat. Minta tangguh sikit apa 5 hari lagi dah. Nak dekat belakang harta ada ni. Nampak dah syurga, nampak dah neraka depan. Wala yuakhir Allah. Itu dalam dunia dekat nak mati. Tak dalam kubur, ya Allah, cita-citanya. Orang hak neraka tak seroyak tu naudzubillah. Orang hak masuk syurga dah, Nabi kata. Bercita-cita kalau aku banyak sikit lagi zikir, naik martabat tinggi lagi dalam syurga. Terus saya kata gapo? Bandingnya dia mudah ya. Lah ni kita ada kereta. Kacir. Orang lain ada kereta juga, tapi kereta besar sikit mesti kita kata. Tidak mari dalam hati kita satu hari nak beli kereta ni. Padahal sama-sama perih dah tu. Lepas-lepas pitah kacir dengan mesti. Hak lagi derah atas driver mesti. Tapi cita-cita dia tak ada. Itu dah orang sudah ada syurga pun ada cita-cita. Kalau kita ni tak ada cita-cita nak jadi orang baik, jawab dia orang ni orang mati dah atas dunia. Hidup mati, mayat bergerak orang panggil. Dan sentiasa tafakur
Apa makna tafakur? Berfikir pada kebesaran Allah Ta'ala dan azamahnya. Azamah tu keagungan Allah. Dan jangan memikirkan akan yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala dunia dan kemuliaannya. Malam ke tengah hari kerja mikir dunia, malam pun tak langit tak lagi lagu mana pula dunia juga. Jadi tak ada masalah kitanya. Waktu kita berniaga, waktu kita merancang buat perniagaan, tak apa, tu kita mikirlah masa dia. Tapi masa lain itu masa fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa hadir hati bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, dengan molek yang ketiga ni, kalau boleh hak ni, Allahu Akbar, besarlah. Mengekalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama. Boleh ke tak boleh? Tak mengekalkan. Kalau meninggalkan salah. Yang ketiga, mengekalkan akan diam. Oh, dia ada dua naskah. Satu naskah sini mengekalkan akan diam. Mengekalkan. Naskah ni mengekalkan. Tengok tanda situ, tulis tepi. Satu naskah kata mengekalkan akan diam daripada berkata-kata. Mana orang ni sentiasa dia tak bercakap benda yang tak berfaedah kepada agama. Kalau benda faedah agama, tak apa kejap sejarah wajah pun. Oh, kalau tidak tak boleh ceramah lah kita. Hei, penceramah nak tahu, dia kejap sore je. Kadang-kadang pernah kita telah diberi satu jadual waktu kita ceramah di Universiti Sains. Dia beri jadual ustaz kena ceramah daripada pukul 2 tengah hari sampai pukul 5, 3 jam. So kita kecek sore. Kalau kecek ni tak ada faedah kalau agama, baik kita duduk dia tak ada kerja, duduk diri lagi cakap sore pula. Ya subhanallah. Tapi ada faedah untuk agama, kita terpaksa kena cari jugalah ke mana pun. Nak kecek 3 jam sore. Jadi ada naskah lagi kata meninggalkan akan dirimu daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama. Jadi dua-dua itu betul. Sama ada kita mengekalkan diri diam, tak bercakap, ataupun meninggalkan daripada berkata-kata yang tidak berfaedah. Betul ke tak betul dua-dua? Betul. Dua naskah itu boleh pakai belakang. Mengekalkan lah. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitulis sumti fa innahu matradatun lisyaitan. Artinya lazimkan oleh kamu akan melanjutkan diam. Sentiasalah kita duduk dia, maka kerana bahawasanya diam itu menolakkan bagi syaitan. Orang duduk dia mikir ke Tuhan lah ni, kalau duduk dia sore jangan main, jadi muka lain pula. Mana pula dia tu dia duk khayal muka lain. Jadi dia di sini maksudnya tak bercakap benda berfaedah, berfikir hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda di situ hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, dia kata rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini riwayat oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata di dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir, kata hadis ini dhaifun jiddan. Dari sudut maknanya dhaifun jiddan, tetapi dalam Al-Ajluni dalam Kasful Khafa kata lahu syawahidun katsira. Jadi dalam hadis ini ada syahid dia. Jadi boleh naik kepada darjat yang baik. Wallahu alam. Itu maknanya ulama hadis ni dia bercanggah pendapat. Yang keempat, sentiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia. Anggota kita tak buat benda karu. Kerana diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan khudud mana rendah hati dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, menyegerakan mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Hak Tuhan suruh tu kan lorak selalu buat. Ni tak usah kata lorak mana. Orang best sudah dah, tak bangun lagi, dia buat lagi. Patutnya bila orang bunyi orang azan, selesailah kita mari ke masjid. Kalau tak mari masjid duduk rumah kita pun hapas jadah siap. Sudah orang best maya sunat, pergi masjid cepat-cepat untuk semaya berjamaah. Boleh. Yang keenam, menjauhkan akan segala yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala di atas jalan bersegera. Cepat buat hak suruh, cepat tinggal hak Tuhan lari. Ni hak suruh lambat, hak lari apa lambat juga nak berhenti. Cepatlah buat. Yang ketujuh, jangan iktirad atas qadar Allah Ta'ala dan qadaknya. Jangan lawan. Iktirad maknanya menentang qadar. Apa makna qadar?
dan qada Allah. Qada tu mana hak Tuhan tentu. Qada tu mana hak selesai dah, berlaku dah. Itu dia panggil qada dan qadar. Qada tu makna Tuhan selesai dah buat. Contoh dia kata apa sini? Yakni, apabila engkau lihat suatu perbuatan, jangan engkau sangkal dan jangan engkau tegur dengan hatimu, dan hanya sungguhnya serahkan semuanya perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tengok perbuatan ini, kita senyap. Senyap tak senyap pun ada tempat dia, melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarak. Kalau hak bercanggah dengan syarak, wajib kena buka mulut. Kalau duduk dia juga, mana ustaz duduk dia tak, saya ni tak boleh cakap dengan orang duduk dia. Orang buat maksiat depan dia apa? Dia juga. Ni saya tak bisu nama dia tu, bukan orang. Maka jika ada manfaat pada mengingkarinya, maka engkau tegur dengan lidah jua. Dan jika tiada memberi manfaat, maka iaitu diam daripada mengingkarinya itu terlebih baik daripadanya. Mana kita tengoklah, tengok budak repik ni, kalau kita tegur dia nya mari lepak sekali dengan kita duduk dia aje lah. Lamelon ni bukan boleh tegur kan? Tapi kalau kita tegur dia, insya-Allah Taala dia akan jadi baik, dia akan mari ke masjid contohnya, maka menjadi kewajipan kita kena tegur. Tengok keadaan. Ke-8, mengekalkan akan zikir dengan lidah dan dengan hati seperti yang telah tersebut bicara zikir itu pada bab yang ke-6. Ke-9, mengekalkan akan tafakur kepada Allah Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala, dan hadir hati bersama Allah Ta'ala dan ingat kepadanya, dan jangan mengingat akan yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala yang sia-sia. Buatlah setakat mana kita gerak. Kalau tak ada usaha langsung, mana kita tak ada percubaan. Jangan kata ini untuk tok wali. Kita ni wali. Orang yang beriman ni semua wali. Cumanya wali kelas berapa? Tahap dia tu. Ada tahap dia. Yang ke-11, putus asa daripada makhluk. Yakni jangan engkau berpegang kepada makhluk pada sekalian hajatmu. Kerana makhluk itu tiada memberi mudarat, dan hanya semata-mata manfaat dan mudarat itu daripada Allah Ta'ala. Betul semua ti. Kau tak betul ni? Betul. Ada sahabat kita ni, kawan kita, dia ni budak ni ngaji universiti. Dia kena belakang daripada orang Tok Hulu Kapur ni, JKK siapa ke menteri dia kena. Habis surat orang dia minta jadi guru ya. Pak hari ni tak boleh kerja lagi. Kata mana tak boleh jadi kerja lagi. Sedangkan rekmi dia tu, siapa ke surat menteri tak boleh kerja juga. Nak ayatnya apa yang disebut di sini, jangan pegang ke makhluk. Dah kita ada sijah, ada syarat, pergi minta serah pada Allah SWT. Ini terlalu dipanggil over confident, yakin dah pasal menteri bisa sokongnya, makhluk ni tak boleh kerja. Ada orang yang subhanallahil azim, tak ada apa-apa lagi, dia mau tawar kerja, boleh kerja dah. Ada setengah tu balik kapur dia, nak pergi melawat saing dia. Siapa-siapa pergi pegawai tu kata ambil meja sawi dia ni, dia pergi dengan selipar Jepun, dengan pakai jubah ke apa, dia tu jawatan hari ni selalu pegawai dia pun terkejut. Dia tak apa, biar dia duduk sini, patah awak tulis surat saya saing, lulus lalu jawatan dia, tak minta tak gapo. Jangan duk takut, setengah orang ni ya subhanallah nak mari pun duk takut pasal dia jadi tu takutnya pecah dah orang. Orang nakut ni mati dah, yang orang panggil mayat hidup jalan atas dunia, tapi dia tu menakut lupa hak beri manfaat, hak beri mudarat ni siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Yang ke-12, khudu', yakni menghinakan diri dalam hatinya kerana takut akan Allah Taala dan kerana hebat akan Allah Taala. Yang ke-13, pecah hati kerana malu akan Allah. Hak ni kita berat. Pecah hati kerana malu pada Tuhan. Berapa kali kita teriak malu ke Tuhan? Ya Rabbi, malunya semaya malah, puasa malah, zikir malah, maksiat buat. Teriak ke tidak teriak kita? Kalau tak teriak lagi malam ni ganyih buat mata, biar tobik air mata. Tak teriak juga cari apa dia panggil asal lima ke pecek. Boh bawel ke. Nak suruh titik juga air mata kerana malu ke Tuhan. Ya Rabbi, aku jak muda pak tua malah. Lo ni malah lagi. Boleh kau biar jadi lagi tu? Kena kok mana-mana pun, biar buat. Yang ke-14, diam daripada membicarakan usaha akan kehidupanmu daripada rezekimu. Sibuk. Kerana percaya dan berpegang engkau dengan akuan Allah Ta'ala bahawasanya ia memberi rezeki akan sekalian hambanya. Allah sibuk kita. Apa ni? Nak cari kerja.
Pasal apa ni? Cari makan. Lo ni orang jenis kecek cari makan. Gua nak senyap ni ustaz, tak mengajar tak gapo ni. Cari makan, cari makan. Seolah-olahnya makan tu duk tangan dia. Bukan duk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit cari makan ni berat juga. Berat ke tak berat? Berat. Nak royak benda sikit, nak mengajar sikit, nak tegur sikit tak boleh. Kesnya cari makan. Jadi makan ni tu duk tangan dia. Kita kena ingat akuan Allah Taala bahawa rezeki akan ia memberi rezeki akan sekalian hamba-Nya, dan kerana tawakal atas anugerah Allah Ta'ala bagi hamba-Nya. Kerana telah engkau ketahui dengan sebaik-baik bahawa memilih Allah Ta'ala akan dikau, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya tiada suatu yang melata. Mana melata ni? Yang bergerak, yang berjalan atas muka bumi ni, sama ada manusia atau binatang, sama ada di darat atau di laut, melainkan rezeki mereka itu daripada pemberian Allah Ta'ala yang telah diakuinya dalam Quran. Tu ayat dah, wa ma min dabbatin. Tak ada benda hak berjalan atas dunia ni, hak terbang atas udara, hak duduk berenang dalam air, illa 'ala Allahi rizquha. Tuhan jamin rezeki dia akan ada. Sikit banyak cerita lain, tapi rezekinya ada. Nah, rezeki ada. Habislah kita 14 perkara. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bersama dengan Allah Ta'ala, ambil 14 ni malam ni, klik tulis balik, catat balik, tapi diri aku duduk mana lah ni, berapa tingkat dah kita boleh buat. Kalau boleh semua 14, Alhamdulillah. Tak boleh lagi, naikkan taraf, usaha lagi. InsyaAllah Ta'ala kita akan boleh sampai kepada darjat yang baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'arak fi jami'i laylika wa naharika, fa innahu adabus suhbati ma'a sahibin la yufariquka wal khalqu yufariqunaka fi ba'di awqatika. Maaf, soal lagi kita terlupa. Wa ma min dabbatin itu ayat surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin surah Hud ayat 6. Terjemahan kepada kata-kata Ghazali tadi, dan segala adab bersama Allah Ta'ala ini saya gianya bahawa adalah engkau ingatkan akan dia. Ingat ke siapa? Ingat ke Tuhan pada segala malam dan siangmu, kerana bahawasanya segala adab ini iaitulah adab bersahabat serta sahib, yakni serta Tuhanmu yang tiada berpisah, tiada bercerai, ia akan dikau, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, dan Allah Ta'ala itu adalah ia serta kamu barang di mana ada kamu. Di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Surah Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Dan segala makhluk itu bercerai dia, berpisah dengan engkau pada waktunya, pada setengah waktu. Memang makhluk akan tinggal kita. Yang tak berpisah dengan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Habislah kita akan masuk pada faslun fi adabil alim. Ini fasal pada menyatakan adab orang alim. Nak jadi orang alim ni kena ada adab juga. Tak boleh kalau tidak orang panggil alim tak pakar, tak alimnya suka orang. Dia kata alim ilmu ada tapi akhlak tidak ada, itu bahaya. Jadi insya-Allah taala dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.